Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Lillahi tawakkalna, Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ja'al al-Qur'an rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa dawa'a asqamina wa shifaa'a amradina wa syafi'an lana yawmal qiyamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan izinnya dapatlah kita bertemu dalam ruangan ini dalam sebuah syarah buku Al-Marhumuna fi Sunnatin Nabawiyah. Mereka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada siri yang ke-45, iaitu mereka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada siri yang ke-4. Di antara mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana kita sebut iaitu para anbiya-Nya. Kita telah sebut berkenaan dengan Nabi Lut dan Nabi Musa alaihi salam. Apakah sebab Nabi SAW berdoa? Dia kata, rahimallah Musa. Allah Subhanahu wa taala merahmati Nabi Musa alaihi salam. Qad udhiya, dia telah dimenyakiti, dia telah diuji, dia telah dianyanyai, dia telah menentang, dia telah buat atau orang itu buat segala dan bermacam-macam tindakan terhadap Nabi Musa AS, tetapi dia tu fasabara, dia sabar. Ya sudah dikasihi. Ya, oleh itu kita sudah hurai pada siri yang lalu bahwasanya pecah belah tu sunnatullah. Nampak tu? Sebab itulah dalam ayat yang mana kita sebut katanya manusia tu asal dia tu Islam belaka. Bila Islam belaka tu atas agama fitrah. Tetapi bila datangnya syaitan mari tipu mereka, menyebabkan mereka itu pergi bersatu atas benda lain, pergi bersatu atas syirik. Maka jadi ummah wahidah juga, jadi ummah syirik dah. Tetapi bila datangnya Rasul, mari duk mengajar, mari duk ajak, mari duk peringatan, mari duk khabar, pecahlah situ pula. Orang nak turut kebenaran dan orang nak turut apa tu? Orang nak turut nafsu dan syaitan. Ya, kena beza sikit arah situ, saudara dikasihi. Maka di sini kita dapat bahawasanya Allah Subhanahu wa taala bila dia tu telah menurunkan Al-Quran ke atas siapa? Ke atas kita, maka orang tu bagi dua dah. Orang yang nak turut, orang hak tak saya turut. Sebab apa? Sebab dia biasa duk makan daripada duk biasa turut hawa nafsu, duk biasa turut syaitan. Lama-lama mari dah, lama-lama zaman dah, atau kata bahasa kita lama jamir dah, kita katanya dah setengah-setengah dah. Bahasa tu zamannya di zaman bagi kata nak gitu Quran kaligus ni kena pakai masa juga, kena tunggu terhenti di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, saudara dikasihi. Betullah selera datang muka bumi ni, betullah Tuhan cedek syurga dan neraka. Betullah Tuhan mengadakan hisab untuk nak timbang amalan manusia. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala laik dalam timbangan mizan dia tu. Kalau lah manusia buat molek, ia boleh molek syirak. Kalau manusia tu buat tak molek, maka ia syirak dia akan boleh benda tak molek.
Itulah manusia ni bukan suk dalam dunia dak. Siapa yang mikir kata okay, aku ni suk dalam dunia, nah maka aku nak buat gapo buat, nak main bahasa tak molek main, nak makan benda tak molek makan, nak main reba pun main, nak judi pun judi, nak bunuh orang pun bunuh. Orang kata orang dia meninding, orang mikir pandak. Lepas kata dunia ni suk dak. Nah, kalau benatang tak apa, dunia ni suk situ ya. Dunia ni suk sini ya benatang. Dia nak makan, dia nak kenyang, sudah. Lepas tu dia nak beranak gitu ya. Dah benatang tu. Tapi manusia tidak. Walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Walakinna idza mitna bu'ithna wa nus'alu ba'daha an kulli syai'in. Nampak tu? Mana kata sekiranya kalau kami mati, kami ditinggal setengah kambing, setengah dah biring, setengah lembu, setengah kucing. Kalau kucing mapuh dah. Kalau manusia ni mati, kalau manusia ditinggal lagu tu, dah lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Nanti mati tu, kematian tu jadi satu tempat berehat, tempat nak sebaicai. Buat apa? Sakit sikit mati, susah sikit mati. Sepengar dia murid pahal lah. Buat ada panah sikit, keluar gapo haruik sikit, kata tekak ambil bedai dahi, atau makan ubat mati. Kalau mati itu boleh menjadikan tempat suk lah. Duk apa lah dunia ni serabut kriak, nak makan tak ada, gotu goning mati bagi orang yang tak faham. Tapi walakinna idza mitna bu'ithna, akan tetapi kami ni bila kami dah mati, kami dibangkit semula hak tu bosai tu. Wa nus'alu ba'daha an kulli syai'in. Dan kami akan ditanya selepas pada kami mati, hidup bagi pup. Jadi dah dibangkit semula tu, kami akan ditanya semua apa yang kita lakukan di atas muka dunia ni. Mana atas itulah kita bosai tu. Dan sebab itulah Rasulullah SAW dan para anbiya semua tu diutus tu bukan hatta dengan free. 25 orang nabi hak kita duk baca dalam Quran, dari sana dia juga warusulan lam naqsushum alaik, di sana adanya para anbiya dan rasul-rasul yang Tuhan tak cerita kepada kita. Dalam Quran ni ada tak? Ada. Ulama bawa mari dia katanya dekat hampir dengan 120,000 nabi. Hak tu becek panjang tu, cerita panjang tu. Artinya mari kita mengenal tujuan para anbiya. Bukan kita dengar cerita nabi nak sedap. Bukan kita nak dengar cerita nabi tu nak habis masa, nak habis mukarrah, tak boleh. Ada tujuan dia saudara dikasihi. Maka di antara tujuan yang Tuhan royak pada kita katanya tujuan dan hadaf paumah yang Allah SWT hatta apa? Hatta para anbiya tu di antaranya a'udzubillahi minasyaitonirrajim rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Rusulan mubasysyirin wa mundzirin, tujuan rasul. Rasul mari ni, rasul-rasul tujuan dia mundzirin. Apa tu mubasyirin? Apa mubasyirin? Beri berita gembira bagi orang nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak jumpa dengan hari akhirat, nak turun kubur, nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, beri berita gembira. Kena buat lagu tu, kena duduk lagu ni, kena bersifat lagu tu. Wa mundzirin, dan memberi peringatan bagi orang yang deraka, hak tak ada. Hak panggil kata hak haneleh, hak apa? Hak panggil kata celaka, hak yang tidak ikut ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya apa? Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Supaya manusia tidak mencari atau tidak membuat hujah. Katanya Allah tak hantar rasul-rasul. Tak semua manusia duk kata doang, kata kami tak tahu ni rasul madema. Rasul tidak diutus ni.
Tak boleh. Rasul diutus. Lepas tu saya boleh royak tu. Weh, apa aku hantar ni? Yang awak tak tahu. Setengah-setengah ni pun tak tahu. Aku tak tahu. Aku tahu. Aku tak tahu cara mana apa. Buat ikut saya tak boleh lah. Panggil tu hujah. Nak buat hujah kata, kami tak tahu tu henok ni. Lepas tu dia kata, aku hantar Rasul. Apa tak nak ngaji? Apa tak nak ikut dia? Apa tak nak turut dia? Dua gambar-gambar sore. Dua ibadat sore. Tengok. Orang mana? Fok mana? Fok ada semua berhala. Fok ada semua api. Fok ada semua binatang. Yang nak macam mana tu? Yang nak tak ada Rasul. Dia kata, kami nampak lagu tu, nampak molek lagu tu. Habis tu kami buat tu. Ibadat tertantang apa tu. Ternyata ada apa? Ada bab yang, ada tuayang dia, saudara dikasihi. Wa kana Allahu azizan hakima. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah aziz, maha bijaksana dan maha perkasa. Hakima, maha bijaksana. Allah tahu. Semua kita abang kata pada anak kita nak mutu, mutu. Nak duit, bayar wi. Nak gaji, wi. Nak apa? Kata, bayar. Dua apa tak nak ngaji. Seperti kita kata. Apa lagi? Mu tak nak kena kerja, tak nak kena pergi anak, tak nak pergi bini ni. Tak kena mikir ngaji saya. Tak nak ngaji juga. Habislah. Setengah rema tu giku lah. Giku sini. Ada setengah rema tu boleh tun, boleh apa. Lagi mari ngaji main-main. Ngaji bahau-bahau. Mana tu tak boleh lagu tu. Orang kata tak ada Quran lah. Tak sewi tu hatta Rasul tujuan nak wi mubasyirin wa munzirin supaya manusia ni tidak boleh kata boleh katanya tak ada Rasul, tak ada gapo. Ya saudara dikasihi. Begitu juga tu hatta Rasul ni tujuan tidak lain tidak bukan nak inqadh. Gapo inqadh? Nak menyelamatkan. Nak kata nak kita selamat daripada al-halak, binasa, wad-dalalah, dan sesat, wad-rada, dan kehancuran. Nampak tu? Qala ta'ala, wa laqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan-nur. Nampak tu? Dan kami telah utuskan Nabi Musa AS dengan membawakan ayat-ayat kami, tanda kebesaran kami, supaya apa? An akhrij qaumak, supaya mengeluarkan kaum kamu minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan daripada gelap kepada cerah, mengeluarkan daripada kegelapan kepada cahaya. Ini makna kata tujuan yang Allah Subhanahu wa taala atas. Maka kita faham kata sini bahawa kenabian ni satu pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan seorang jadi nabi sendiri dia dak, tu happy leh. Orang-orang yang duk mengaku nabi. Lah ni tu baik di akhir-akhir zaman ni Nabi kata akan keluarnya 30 dajjal. Nampak tu? 30 dajjal. Kulluhum yadda'i annahu nabi. Tiap-tiap orang daripada mereka itu mengaku dia tu nabi. Hak tu betul. Nampak tu? Timur di India. Satu grok ke. Yang ketua dia mengaku dia tu nabi. Timur di Mesir. Satu orang yang mengaku dia tu nabi. Timur di Syria. Seorang itu mengaku dia tu nabi. Timur di benua Afrika, kata dia tu nabi. Timur situ, timur sini. 30 dajjal. Kulluhum, semua tu mengaku dia tu nabi. Apa tu? Lah ni pun ada isu-isu dok timur lah ni. Ingat-ingat molek fapak kita. Lah ni tak ada yang mengaku nabi lagi kok apa? Dia mai ke kawasan kita. Kalau mai ke kawasan tanah. Tanah kok di kawasan Arab mai kat rumah kita mengaku tadi dia tu adalah cucu nabi, anak cucu nabi.
kita seduk percaya lah. Apa? Bagi kata fok duk tipu manusia. Dah, bila dia ngaku tadi dia tak nak cucu Nabi, kita ni wasa jinak. Wasa tak apa, wasa nak memeliakan dia, mau nak jamuh dia, mau nak kucuk tangan dia, nak kucuk kaki dia, nak apa nak tak ada halio dia. Ha ni. Ha ni kita ingat. Yang mari nak kata ngaku tu dia apa? Dia Nabi, dia tak berani. Dia ngaku tu dia ni cucu Nabi, anak cucu Nabi, anak cucu Nabi. Taliye Zainul Abidin Ibnu Ali, taliye Hasan, taliye Husain, taliye. Mereka kata, dah. Tak ada pia. Mereka kata tak ada pia duk ke apa? Tak ada pia duk. Aku kata Fakning tu. Dunia nah, ulama dunia hak reti, ulama dia dunia hak mate, hak mehe, dia dak ngaku. Kata di demon itu anak cucu Nabi. Apa? Bahang saja. Hari-hari tak ada buku po. Duk sebut selawat-selawat yang pelik-pelik. Amalan-amalan pelik-pelik. Tawah kubur. Dah. Semua pada kubur, puja kubur. Minta dah dengan orang mati. Banyak tak bukan kerja Nabi lah aku ni. Bahkan di sana ustaz yang dah tak. Di sana ada. Dah. Apa anak cucu sahabat. Di negeri-negeri Arab Timur Tengah. Duk di kawasan Madinah. Tapi fak dia tak say royak kat orang. Tak say duk buku, tak say duk gapo. Apa takut orang mari itu ambil berkat gapo nama itu tidak sah, tidak gapo. Ramai lagi anak cucu Nabi. Dah. Yang ada di kawasan Madinah, kawasan Mekah. Tapi fak dia tu tak say duk pergi. Dah. Apa? Orang kata jadi tak molek. Jaga lebih baik. Saddud dhara'i'. Nah, mengata sekat Quran. Sekat ke apa? Sekat orang nak mari buat pelik-pelik ke apa dia sekat. Sekat dulu lebih molek. Nah, betul orang kata, ni ada orang mari mengaku tu Nabi batu orang pakai selawat lah. Mari sambuk lah, ngaduk berdiri ngaga apa, ya puasa-puasa kena. Padahal di negeri dia tu orang nak pergi lah. Orang nak pergi bubuh apa? Orang nak pergi nak bogo apa ya bahang. Mari di kawasan tanah Melayu kita ni. Mari di Indonesia, di Malaysia dia nak pergi, dia nak itu bahang. Nah, nampak tu? Lepas tu jadi orang hak ngaji dengan dia pula mengaku tadi dia tu titih sahabat pula. Dah, kat mana tahulah. Macam tu pedah apa tahu. Dah, Nabi dah ada, Nabi tak ada tinggal di bako. Nabi tak ada tinggal di golain, duit, harta sako. Nabi harta sako Nabi apa dia? Sako Nabi ni kitabullah wa sunnati. Taraktu fikum amrain. Aku tinggal pada kamu dua perkara. Itu yang Nabi kata. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Kamu tak sesat cerak selagi mana kamu berpegang dengan dua-dua ni. Apa? Kitabullah, iaitu Al-Quran wa sunnati dan sunnah Nabi SAW. Kalau kita orang yang suka kitabullah, orang yang suka nak belajar sunnah Nabi, itulah saka Nabi. Nah, itulah ulama warasatul anbiya. Ambil ikut pegang kitab, pegang Quran, pegang hadis dak li lepas tu mengaku tu ulama warasatul anbiya mengaku. Dia kata ulama yang tidak berpegang dengan kitab dan sunnah ni saka Nabi. Ikut pia mari mana? Saya adik ulama saka Nabi berlakon. Bukan. Dia ulama tu saka Nabi, ulama hak turut ke apa? Hak turut Nabi lah, hak turut ajaran kitab dan sunnah. Bukan ikut duk buat waktu kita ni mengaku berlakon ikut orang belik subai sikit siap ulama ni. Dah. Belik subai sikit siap dia ni. Upah kita ni tertipu dengan pakaian. Nampak tu? Mula mengaku ada cucu Nabi dulu. Nah, mula nak gani mengata kesilapan dan kesalahan yang pasti kita tahu. Saudara dikasihi. Maka kenabian ni satu pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Dah yahabuha yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada siapa yang dia kehendak daripada hamba-Nya, dan Allah Taala pilih, bukan pilih mudah-mudah. Nabi SAW dia pilih tu bukan susah, bukan apa, bukan mudah, bukan susah. Nabi tu susah kena go ni. Kena belah lada lagi. Nah, kena basuh. Nabi Musa pun supa juga. Nah, Nabi Isa pun sama juga. Dan nak ada Nabi yang digapa ni bukan dengan minta. Ya Allah, aku nak Nabi. Ya Allah, aku nak dia Rasul. Tak ada. Nah,
Wala tunalu bi kathrati ta'ati wal ibadah. Nak jadi nabi ni bukan pasti dah kena banyak ibadah. Dia banyak ibadah dah lajak tu ikut saya digolain lah. Jadi orang mengaku diri wali-wali. Mula pandai go tu, mula pandai go ni, mula pandai tubai, mula pandai menaya lu. Mula pandai jalan tahai lu. Pelak-pelak tu. Nah, ia bukan lagu tu tasawuf. Ia bukan lagu tu dah sufi. Nah, tasawuf yang sebenar yang panggil kata berpandu kepada Alkitab dan As-Sunnah. Pada kitab itu Al-Quran dan Al-Hadis. Ya saudara dikasih. Betullah Tuhan pilih siapa? Yakhtassu bi rahmatihi man yasha'. Allah Subhanahu wa taala dia pilih. Yakhtassu. Dia mentakhsiskan. Dia pilih dengan rahmatnya siapa yang dia kehendak. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah Subhanahu wa taala dzu yang mempunyai kelebihan yang sangat besar. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala dia tahu bagaimanakah siapakah yang boleh jadi nabi, siapakah yang boleh bawa risalah. Maka Tuhan ayat kata wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Subhanahu wa taala dia mengetahui. Dia nak letakkan risalah dia tu atau agama dia tu di mana, di siapa. Masya-Allah. Maka ingat molek bahwasanya Allah pilih. Allah pilih dan Allah takhsis dan Allah tahu kata demo ni ahli atau tidak. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu kata demo ni orang tegak, orang sabar, orang sungguh, maka Allah Taala dia pilih. Bukanlah dengan labil wirasah, bukan dengan makan sako. Okey, orang Nabi ni makan sako bukan. Kalau gitu kalau makan sako mana tahu anak Nabi Nabi Yaqub semua 12 tu pakai jadi Nabi belaka lah. Tak. Dalam 12 tu seorang je. Nabi Yusuf alaihissalam. Nampak tu? Anak Nabi apa? Anak Nabi Lut, anak Nabi Nuh, anak Nabi. Kalau gitu je kena jadi Nabi juga lah. Tak boleh. Nampak tu? Di antara hikmah-hikmah yang ulama cerita pada kita katanya di antara apa anak Nabi tak payah hidup. Jadi besar, jadi muda, mati budak semua, mati kecil semua apa? Ni di antara hikmah Allah SWT nak kata Nabi ni dia tu akhir zaman. Nabi sutai dia tak tinggal. Dia tak tinggal anak bagi dia. Fatimah pun duduk tak lama mati selepas Nabi SAW. Mana tak kalau Nabi tu, kalau Tuhan tinggal anak Nabi duk hidup jadi orang tua jadi gapo, gariuh dah duk gimat berkat duk gapo selawat tabak. Tapi tak ada. Ni setara anak Ali cucu cucu ke apa? Cucu Nabi. Anak Ali cucu Nabi, anak Fatimah. Ni gagal, ni pecah, ni jadi hijau tengok. Tubiknya Syiah. Sampai pada 10 Muharram itu hari Ashura, hari sedih, hari kena luka diri, hari kena soyok baju, hari kena tapa pipi, hari kena tepuk dada, hari-hari apa tahulah. Ni mana tak? Kalau anak Nabi dah ada, anak Nabi sendiri dah ada, ni selawat tabak. Betul lah, Tuhan ambil yang kecil lagi. Ambil. Apa? Nabi sud situ. Bahkan Nabi sud situ ya. Mana tak? Sud di Nabi SAW. Lepas tu mari Hasan Hussein ni. Lepas tu ada cucu dia. Tak ada berkat? Ada berkat. Tetapi, pengen tak? Ada fitnah banyak lebih pada gapo lagi. Fitnah ke apa? Fitnah orang tu. Orang duk pergi, orang duk gapo tu saudara dikasih. Sebab itulah, nak Nabi bukan makan sako. Nak Nabi bukan dak rebut tamnen. Nak Nabi bukan panggil tak duk di pandai kecek pandai gapo dak. Duk dibayar suak dak. Apa tu? Sebab itulah Allah SWT firman dalam Al-Quran, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Innallaha sami'un basir. Allah lah yang pilih. Allah lah yang memilih daripada malaikat. Sebagai rasul. Malaikat ada juga, malaikat ramah. Tuhan pilih diri. Pilih Jibril ada go tu, pilih Mikail ada go ni, pilih Israfil ada go ni. Pilih demon ada go tu ada go ni. Wa minan nas. Dan Allah SWT dia pilih juga di kalangan manusia ada rasul. Tuhan pilih. Bukan kata anak darahku kena jadi.
Apa lagi? Cucuku dah kena jadi, anakku kena jadi. Bukan. La ilaha illallah. Sebab itulah Tuhan pilih dua bakul. Inna Allah astafa Adam. Allah SWT pilih Nabi Adam. Wa Nuha dan Nabi Nuh. Wa ala Ibrahim dan keturunan Nabi Ibrahim. Nampak tu? Keturunan Nabi apa? Nabi Ibrahim. Tebiknya biar. Ishaq, Ismail, Yaqub. Anak pada Ishaq Yaqub. Anak pada Yaqub ya. Tebiknya Nabi Yusuf AS. Nabi Lut pun sama. Tu pergi. Sebab titih dia, orang marah dia. Tu ni Tuhan pilih keluarga. Wa ala Imran. Tuhan pilih daripada Ali Imran. Aku turun ni Imran. Nampak tu? Musa ibnu. Mana kata, setengah katanya Musa tu keturunan daripada Imran. Imran pun, tubiknya, ayat itu siapa? Waris-waris sakut paut dengan Zakaria, Yahya, Isa, Maryam. Bakal malih aja tu. Bagi di Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pun mari tali Ismail pula. Tali orang Arab pula. Ishak tu nak pergi ke Bani Israel kan tu. Mengata situ semua tu mengata keturunan yang Tuhan pilih. Nampak tu lah. Tuhan royak pula dalam Al-Quran. Wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar. Dan sungguhnya mereka itu di sisi kami orang yang terpilih. Yang pengen orang pilih syak lakodah. La ilaha illallah. Betul lah. Bila kita terklik pada hadis ni pula. Ya tak, pia jadi Nabi, ya kena. Tak ada Nabi rasanya. Kata, Nabi duduk senang, tak ada kena uji. Ustaz Nabi Sulaiman senang. Weh, kita tak faham. Uji ni bukan sakit sama. Sia ni uji. Uji ni bukan miskin sama. Kaya ni uji. Uji ni bukan tak ada tamnen sama. Uji ni walaupun kita diraja pun uji. Nampak tu? Ya, sungguh Nabi kita susah payah. Nabi Musa ni susah payah. Nabi Isa ni susah payah. Lebat dengan raja sama ni. Musa dengan Fir'aun. Nampak tu? Isa ni duk belik dengan Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Isa ni duk belik dengan dia, duk belik dengan Namrud. Atau duk belik dengan Daqyanus. Duk belik dengan Daqyanus. Nabi Ibrahim duk belik dengan Namrud. Orang kata belik raja saja. Lepas tu, tu raja masa tu, bawa bagi Nabi Muhammad, belik dengan banyak raja. Raja Mekah, mana tu Fak Quraisy. Raja Arab-Arab. Lepas tu, raja bangsa kuning. Mana bangsa kuning? Fak bakar kuning. Bukan kuning kemah hitam. Mana tak? Fak Rom. Dengan fak mana? Faris atau Farsi. Dia letak semua tu. Macam nak Nabi ni bukan mudah. Ni kena uji macam ni. Bahawa Nabi Sulaiman, Nabi Daud ni, dia uji baik lain pula. Uji Tuhawi nikmat, uji dengan nikmat pula. Sebab itulah Nabi tiga ayat melalui Al-Quran Tuhan sebut tentang Nabi Sulaiman alaihi salam. Qala hadza min fadli rabbi. Ini daripada kelebihan Tuhanku. Liyabluwani aashkuru am akfur. Dia nak uji aku. Aku nak syukur ke aku nak kufur. Tuhan tengok. Kerajaan kaya Nabi Sulaiman. Kedai ada amanah. Sepakai jing-jing yang ditahan dia. Nampak tu? Burung-burung yang ditahan dia.
Nampak tu manusia dah kena kecek. Wa husyira li Sulaiman junudahu minal jinni wal ins minal jinni. Makna jin jadi tahan Nabi. Ins manusia. Wat tair. Dan burung pun jadi. Nah, jadi apa? Jadi tentera Nabi. Apa tu? Nabi Sulaiman. Habis lah. Dia manusia, Nabi Sulaiman boleh kontrol. Jin, Nabi Sulaiman boleh kontrol. Nampak tu? Dia kata, kelebihan ni. Tak cukup lagi kereta Nabi Sulaiman ke apa kereta dia? Angin. Dia apa angin? Hawa. Nampak tu? Wali Sulaiman ar-rih. Dan bagi Nabi Sulaiman angin. Nak pergi mana naik duk atas angin. Bekno Ustaz wallah alam. Ustaz tahu ke? Kalau gitu kita duk atas angin lah ni boleh rak. Lah ni kita naik kapal. Patutkan Nabi Sulaiman bekno Ustaz wallah alam. Yang kita duk mikir tu sepengah Alibaba apa. Alibaba ni naik pun naik atas jadah. Jadah yang bawa pergi. Waktu katung. Nabi Sulaiman wallah alam Ustaz peraja kelih. Bek mana tu? Nabi Sulaiman dia berjalan dengan angin ni. Angin boleh jalan dengan angin. Wuduha syahrun wa rawahuha syahrun. Yogi sebulan, klik mari sebulan, duk pergi ke mana tu. Kedebel gitu. Tapi akhir sekali Nabi Sulaiman dia kata, "Hadza min fadli rabbi." Ini di antara kelebihan Tuhanku. Liyabluwani aashkuru am akfur. Supaya dia nak ujikan aku. Adakah aku nak sabar ke aku nak kufur. Dah ashkur. Aku nak syukur ke aku nak kufur. Masya Allah, Masya Allah. Mana kata? Di sini tu. Uji berlaku. Nabi-Nabi semua tu uji berlaku. Maka di sini tu dalam hadis ni tu. Allah Subhanahu Wa Taala dia wayak pada Nabi dia sallallahu alaihi wasallam. Wahyu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa ni teruk pada ni lagi. Lepas bila kita tengok hadis ni pula nak kata dua orang Nabi yang kenapa kena uji ni. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Musa alaihi salam. Uji Nabi kita ni bitariqati tasrih, sebut dah. Katanya ada orang ada orang kata pada Nabi kita ni tak adil. Ada orang kata pada Nabi kita ni bagi saka, bagi bagi harta tawanan tu tak betul. Bukan nak wajhullah dak, bukan kerana Allah dak, kerana nafsu Nabi tu. Mana kata dia mau tuduh gitu. Maka orang mai royak pada Nabi, maka Nabi kata, Allah. Wah kalau Nabi tak adil, dia lagi nak adil. Barulah yang sebut cerita Nabi Musa. Cerita Nabi Muhammad, kata dia tu kena nyanyi, kena dikata dengan cara nyata-nyata, tasrih. Cerita Nabi Musa AS dengan cara mana? Cara talmih. Apa talmih? Bang kata sebut, wi gambar, wi napok. Tak ada syarat lagi. Gapo ratik dia hak Nabi Musa kena nyanyi tu. Kenapa kena ganggu tu sampai ke dia sabar tu. Mari tengok gapo tu. Oleh itu di antaranya di antara mauqif setanakan yang dianyanyai oleh siapa? Nyanyai oleh Nabi Musa tu iaitu fak dia tu buat gapo ratik. Mari kita tengok. Satu hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya baca dalam bahasa Melayu dah. Inna Musa alaihi salam, sungguhnya Nabi Musa alaihi salam, kana rajulan hajiyan, seorang lelaki yang sangat malu. Nabi Musa ni jenis orang hak yate bahasa pandai malu lah. Sangat malu. Sitiran, suka tutup katuk tubuh dia, tak sewi nampak. Mengata orang bahasa tak sewi nampak anggota dia lah, tubuh dia, mengata dada dia, lengan dia, mana kata pakai baju bahasa mikcip. Nabi Musa alaihi salam.
La yura min jildihi syai'un istihya'an minhu. Dia tak sewi kita nampak. Dia tak sewi pengata tidak mau we nampak satu dah sedikit pun daripada kulit dia. Dah. Nabi Musa ia orang malu. Sitir makna kata orang malu. Atau wazan fi'il. Apa fi'il? Fi'il ni makna kata sirah mubalaghah, makna sangat malu Nabi Musa alaihissalam. Akhawat. Panggil kata saudari-saudari. Adik-adik anak sekolah. Nabi Musa kata yang malu tak sewi nampak sedikit pun daripada kulit dia. Apatah lagi kita ni duk nampak ramai kita dalam profil. Dah duk pukul go tu pukul go ni. Pukul kita pakai cuk tu pakai cuk ni. Muka kita warna merah, warna gapo. Dah pukul kita duk ngangur nak makan. Kalau kita duk abang tu duk seruk. Abang tu duk isak ai gapo tu. Atau kita duk baca surat, kita duk latih sika, kita duk buat mutu, kita duk dapat bunga, duk gapo. Tengok Nabi Musa, dia malu. Sebenarnya orang Tino kena lebih malu daripada Nabi Musa lagi. Tapi oleh kerana dia tak faham, dia dikijau lu dah. Dia dikijau macam mana? Dia dikijau. Mereka kata, jadi apa? Jadi, tak malu sekarang ni, dia boleh buat berlaku. Jadi gimana orang Tino dalam look sosial ni, jadi album gambar. Boleh siapa nak buka tengok. Nampak tu dengan belacu, dengan merah, dengan gotu goning. Akhir sekali, orang kata, dia duk bagi dosa pada orang. Dia duk cek dosa dia. Bila dia cek dosa dia, mata orang duk kelih, orang boleh dosa dengan sebab dia, maka dia akan tanggung dosa di akhirat esok. Orang kata, bila dia mati, dia gapo, dia tak ada, dia tak ada lah ramai tu. Dia tak ada orang tu. Dah, dia tua dah, boleh anak dah, boleh gapo, duk kerja orang lain, tapi ramai tu duk ada lagi, duk di pai. Ramai ada lagi, duk di profil. Ramai ada lagi. Kalau dia mati, dia gapo tu, dia bagi, dia cek. Orang kata, bab. Orang kata, lain ke apa? Mai sinsut. Setengah pahala yang tidak sinsut. Nimbung bab yang tidak sinsut pula. Dan Nabi Musa alaihissalam, dia tu orang sangat malu. Nabi kata, la yura min jiddihi syai'un istihya'an minhu. Tidak nampak daripada kulit dia sedikit pun kerana dia tu sangat malu. Fa'adhahu man adhahu min Bani Israel. Maka dia tu selalu dianyanyai, dimenyakiti oleh Bani Israel ni. Faqalu ma yatasattaru hadha at-tasattur illa min aibin bi jildihi. Siapa kena mau tuduh kata, Musa ni kacau duk tudung tubuh tak sampai nampak sedikit tubuh pun boleh ada nyakit ni. Tak situ pula. Jahat sungguh fak Bani Israel ni. Kata pada Nabi Musa ni, dia buat kawai tudung ni, kawai katuk dia mau kata kawai ni, ada nyakit ni sampai tak sampai tengok tu. Imma barasun, boleh ada nyakit balah. Tuduh pada Nabi Musa, kata Nabi Musa ni boleh ada nyakit balah. Ni bang kata syaitan saja ni. Buat apa mu tak sampai tengok? Buat apa mu tak sampai nampak mukamu? Berkali mu hidung kepek boleh ada. Orang Tino duk tuduh muka molek-molek. Buat apa tak sampai nampak rambutmu? Boleh ada rambutmu tak molek boleh ada. Orang Tino haludah. Hak asal lemah email tak boleh nampak rambut dia. Ni banyak orang Tino duk kena tipu dalam look sosial. Duk tipu dalam Facebook lagi gapo. Dalam TikTok lagi gapo. Buka sikit lagi. Mula-mula pakai tudung mes, setengah-setengah hijab nikah. Betulah orang nikah ni buat apa nikah so katuk. Buat apa hijab so katuk. Tu kan katuk mata dah. Masa tak puas hati, pergi buka mata katuk mulut. Lepas tu duduk main mata dalam Facebook. Lepas tu duduk suruh kata, cuy, Taiwan pen cry. Kalau dia duduk dengan saya dia 5 orang, suruh tai hak mana kon naik. Saya rua kuarua ayu kelang. La haula wala quwata illa billah. Ternyata duduk cari gapo situ. Jadi manusia yang jadi syaitan manusia ni,
Ya nak orang Tino, nah, hak katuk-katuk tu. Orang Tino nak buka tu, tak tahu kena itu dah apa. Hak tu dihurung oleh lalak dah. Pasal dia lah makan ni buka. Cokolat atau lukum hak buka, dihurung lalak kenyal dah. Hak katuk ni, ia kaca itu. Pak kita nak kaca tak apa. Kita kaca nak masuk apa dalam TikTok. Tu katuk dah pakai hijab dah. Tengah-tengah tak ada apa. Pakai hijab buka muka tak apa. Pakai baju ketak pula. Pak Raymond tengok dalam ketak tu gapo dah. Nampak toko-toko tu. Nampak duk penuh tu. Nampak duk go-to-go tu. Dia nak gapo? Nak tengok aurat kita je. Lepas tu duk oyak. Dah. Jadi saya rasa pelik kat dalam dunia ni. Tengok duk hijau diterakan di gapo. Orang atas ni pakai mikcik dah. Orang atas ni pakai apa pakai tuking kaki, ujung kaki tak nampak. Nah, kuku tak nampak. Pakai kasut, pakai tuking, pakai seluar panjang, pakai baju cut baik dalam, pakai baju suit luar, nampak tangi dengan tekuk ya. Orang Tino ni dak kena nampak dada weh. Orang Tino kena nampak dada. Tak nampak dada ni bukan orang Tino, nak gapo? Lepas tu orang Tino kena pakai sikat. Kena pakai keperung. Sikat mana? Sikat atas pada lutut. Bawah pada lutut dah adik kena atas pada lutut. Lepas tu pakai tukang macam bayar-bayar. Nak atau piyo dah hajar pakai lagu tu. Kalau tidak syaitan manusia. Apa tak sebab atas pakai sikat tu Pakai lo panduk. Iki je pakai lo panduk. Oh ya atas huduh ustaz. Dah nampak ada bulu betih. Huduh. Kalau ya atas curah ada huduh ustaz. Bulu dah semar kembali. Dah janggut pula kembali. Semar. Misal. Semar. Dah semar kembali. Ni makna kata musuh Islam duk main dengan orang Tino macam mana. Nampak tu? Jadi, yo geang sepang Bani Israel ni. Oh, kita orang Tino. Orang Tino tu hewak wi molek. Tubuh orang Tino dengan orang ni, tubuh orang Tino narik. Pakai nampak itu sikit ya tau. Nampak tu? Orang Tino dijadikan orang Tino perang ke apa? Buat. Perang nak tunjuk. Perang nak show Tak ada pedah duk tudung duk gapo. Banyak dalam dunia ni duk panggil. Nak orang Tino jadi gapo? Nak orang Tino ni hurriyatul mar'ah. Nabi orang Tino ni isyarat. Nabi orang Tino ni bebas. Nabi orang Tino ni boleh buat berlaku. Apa yang yate buat, dia boleh buat. Orang Tino ni ambil orang Tino ni buat show. Ambil orang Tino ni buat jual tayar. Hosdes sekali lah ni tu. Duk tubik dalam Facebook ke apa? Duk jual lomek kereta. Dia. Orang bukan Islam kita tak terporah. Ambil orang Islam. Orang hijab. Mari duk cokong. Mari duk dakat. Dakat apa? Dakat lomek kereta. Mari duk dekat duk lomek kereta. Dia. Hak nama Islam tu. Hak nama Maryah. Nama Maryam. Nama Fatimah. Nama Aminah. Nama Islam tu. Saya rasa gerai. Gerai kena. Tak ada apa. Kita nak marah boleh tak? Boleh marah. Irdab. Marahlah. Kerana apa? Kerana aurat ni. Marahlah. Kerana Islam ni. Kalau gitu. Bapak kita kena kecek kata. Kena apa? Nasihat kata. Ni tubik kusna. Orang Islam duk kusna. Ambil orang Tino. Budak-budak sekolah. Sekolah dari 500. Mari duduk dekat tayar. Lepas tu pukul amal. Pakai cuk ni. Nak jual tayar ke nak jual orang Tino? Nak jual lomek ke jual orang Tino? Dia mau main lama dah. Hak weseng tak ada kelubung. Hak weseng sikat nampak lutut. Hak weseng sikat nampak orang ada. Dan ni tak. Ambil hak weseng buku pula. Ambil weseng Islam pula. Mari duk kising dekat tayar. Apa tahu? Semua tu buku ruwikso ya. Saudara dikasih. Tengok Nabi Musa alaihissalam. Dia tu tak say biar orang nampak kulit dia ke apa. Dituduh pula kata Nabi Musa ni. Ada panha ni. Boleh ada nyakit kulit ni. Wa imma barasun. Wa imma adratun. Wa imma afatun. Apa adrah? Nyakit aja tu. Nampak tu? Ada nyakit. Ada afah, ada sakut dengan nyakit kulit aja tu. Bala kurak ke, apa lagi? Panah ke, bogi.
Jadi dia menuduh Nabi Musa alaihissalam. Wa inna Allah Ta'ala arada an yubarri'ahu mimma qalu li Musa alaihissalam. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala nak tunjuk kata Nabi Musa ni tak ada le kulit molek. Tak ada sepengarai murid oyak le. Ni mengata Tuhan ni, mengata usah Tuhan apa? Tuhan tak kedai nak uwi apa? Nak uwi Nabi Musa tu nampak tubuh semua. Satu ketika Nabi Musa alaihissalam pergi di telaga. Pergi nak mandi lah. Nak mandi, Nabi Musa tu ambil baju tak atas batu. Nampak tu? Faqala'a thiyabahu ala hajari. Nabi Musa ambil baju tak atas batu. Thumma ightasala. Kemudian dia duduk mandi siap. Falamma faragha, bila sudah mandi pak, aqbala ila thiyabihi. Dia pergi ambil baju dia dari batu tu. Fa innal hajara ada bi thawbihi. Batu tu lari perak. Lari bawa baju dia. Kita gambar macam mana Ustaz? Benar Ustaz? Dia duduk jemur, dia duduk baju dia tu. Nah, lipat-lipat tak atas batu. Atau kan bulu dia tu tak atas batu misalnya. Lepas tu dia mandi siap, boy sudah payah nak gimbek lah. Dia nak gimbek tu, tekah hidup mandi tu, dia tutup lah. Ada pagar, ada kalau kamar hitam ni, ada daunnya, ada apa tu. Nah, buat pagar tu. Bila dia nak gimbek baju di batu tu, batu lari. Batu tu gerak lari, jadi hungar. Nah, hungar, bawa baju tu lari hati. Jadi, bila lari, baju duduk atas dia tu. Maka Nabi Musa pun ambil tukar dia. Hamak. Talabal hajara. Hamak batu tu. Bawa baju kuat lari ni. Faja'ala yaqulu thawbi hajar. Thawbi hajar. Bajuku tu hei batu. Bajuku tu hei batu. Hantantaha ila mala'i min Bani Israel. Sehingga batu tu bawa baju gimana? Pergi tempat Bani Israel duduk ramai-ramai tu. Aduh. Pergi tempat ramai-ramai. Biar buat lagu tu Ustaz. Tu hai takdir. Buat apa? Nak Nabi Musa malu? Tak boleh. Nak wifai tengok sendiri atau tubuh Nabi Musa ni barisut. Tubuh Nabi Musa ni cuci, bersih, tak ada cemar, tak ada nyakit bala, badai, apa lagi? Apa kata kurat. Panah tak ada leh. Masya Allah. Hatta intaha ila mala'i min Bani Israel, sehingga bawa baju, lari masuk kepada tempat Bani Israel ramai-ramai. Fara'ahu uryanan ahsana ma khalaqallahu azza wa jal. Maka mereka itu nampak Nabi Musa tu tidak berpakaian, telanjang bogeh. Dan nampak aurat Ustaz. Dan dia katuk dengan tangan dia. Maka mereka itu nampak Nabi Musa ni, Masya Allah, tubuh dia comel. Ni kelebihan orang tudung. Tengok orang kelip Mekah tu. Orang tak putih, kelip mari putih buat apa? Dia duduk le panah. Boleh panah, tubik luar pakai cat hitam. Boleh bunuh nyakit selalu dah. Mengata orang pakai hijab. Orang pakai hijab. Empat panah. Boleh tudung dia. Kulit dia molek. Pada rumah pula. Gapa yang mengata tubuh licin molek comel. Nabi Musa pun tubuh dia comel. Bersih. Tidak ada nyakit gapa. Wa abra'ahu mimma yaqulun. Maka Allah Subhanahu wa taala membersihkan Nabi Musa daripada apa yang mereka berkata. Wa qama lil hajari fa akhadha thawbahu falabisahu wa tafiqa bil hajari darban bi asahu fa wallahi inna bil hajari lanadban min athari darbihi 3 aw 4 aw 5. Maka dia pun pergi pak batu tu bergaduh lah. Dia ambil baju pak, dia pakai. Lepas tu dia ambil kayu dia tu lebok tai batu tu. Sehingga Nabi kata, fa wallahi demi Allah, innal hajara la nadban min athari darbihi. Nampak di batu tu ada kesel bekas kena katok. Dia katok 3 kali ke 4 kali ke 5 kali lebok tai batu tu dengan kayu. Ajar weh. Kesel ada di batu tu. Pasal batu tu di mana Ustaz? Suruh cari lah pelik-pelik lagu tu. Bang kata kita kalau ada orang nak hajar pelik-pelik lagu tu, nak cari tukar Nabi Musa duk mana? Nak cari cici Nabi Sulaiman duk mana? Nak cari kami Nabi Ibrahim duk mana? Lah ni bakar dia ada orang yang bakar kami Nabi Ibrahim tu. Hoya ditukar dengan apa? Ada orang harta karung tu. Duk mikir lagu tu fak kita.
Ai kapung setengah-setengah orang tu nak mikir lagu tu. Duk cari harta karun. Nak cari tukar Nabi Musa. Nak cari tukar-tukar siapa pakai. Dah piyo kita tukar Ali. Nah, panah apa kita ni. Nah, kita ni tukar Ali. Ni, nah, kok tu kok ni. Nah, kok tu tukar Ali lah, kok tu Misa. Oh, pelik-pelik. Nampak tu jadi kena pukul 3-4 kali saya kena dapat kesel dia tu. Maka itulah firman Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Tuanya ayat ni atau sebab ayat ni Nabi bacalah. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, la takunu kalladzina adaw Musa. Janganlah kamu jadi seperti mereka yang buat nyanyo, menyakiti Nabi Musa alaihi salam. Fabarra'ahu Allah, maka Allah SWT membersihkan mereka atau membersihkan beliau daripada apa yang mereka itu berkata. Nah, ni lah demo kata Nabi Musa ni. Boleh ada nyakit tubuh ni. Ada nyakit kulit ni. Dah. Nampak tu? La ilaha illallah. Lepas tu fabarra'ahu Allah. Allah mencucikan, membersihkan dia. Wa kana 'indallahi wajiha. Nabi Musa alaihissalam seorang yang selalu ikut perintah Allah, selalu yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya saudara dikasihi, itu di antara yang mana kita boleh bagi pada siri kali ini. InsyaAllah kita akan sambung pula. Berkenaan dengan apa? Dengan Nabi Musa alaihissalam. Antara gambar yang sabar atas apa katik. Gambar yang nyata-nyata saat ni sabar atas dia mau duk nyanyo ke dia. Dia mau kata ke dia, kata, mu ni, dah ada nyakit ni, ada nyakit, ada gapo di tubuh kamu tu. Maka sebab itulah mu tak boleh pecah baju tu, tak boleh nampak kulitmu sedikit pun. Tak boleh saudara dikasih. Itulah. Orang tina, wanita, panggil saudari, anak-anak tina kita, jagalah tubuh kita, jangan kita buat curhat tu. Tubuh kita, muka kita, kita halasa ya untuk laki kita saya. Tak ada belaki lagi, tak ada gapo lagi, sodok gapo lah. Panggil tu duk cek dosa. Oleh itu, kita nasihat mari insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi pahala dan memberi pahala dan memberi keampunan kepada kita dan dosa kita. Kita akhiri ruangan kita dengan subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.